Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz bin Alias dari kelas IC 210B, subjek Akidah Islamiah ISC 400. Hari ini saya akan menceritakan tentang ajaran sesat Hasan Anak Rimau. Dalam ajaran sesat ini terbahagi kepada tiga bahagian: ilahiyat, nubuah dan sam'iyat. Saya akan menerangkan tentang nubuah. Nubuah dalam Hasan Anak Rimau, dalam bahagian saya, ada tiga isi. Isi pertama, manusia, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk. Yang kedua, menafikan kewujudan para nabi dan rukun iman. Yang ketiga, lahirnya nabi dalam kalangan manusia. Maksud nubuah berasal dari perkataan Arab yang bererti kenabian. Secara istilah pula, nubuah atau kenabian adalah pemberian dan kurniaan Allah kepada hamba-Nya yang telah mencapai darjat insan kamil secara akal nazhari dan akal amali. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima nubuah disebut nabi. Sifat yang unik dari semua nabi dan rasul adalah mereka maksum. Mereka terpelihara dari melakukan dosa dan kesalahan. Isi pertama, manusia, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk. Ajaran ini menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala itu makhluk dan menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala itu Nabi Muhammad. Maha Guru bersama taraf dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kerana ia juga makhluk. Hasan Anak Rimau berkata bahawa kita tidak perlu beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kerana baginda manusia seperti kita dan kita juga boleh mengatasinya serta memuliakan dirinya sendiri dengan menyatakan kedudukannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama dan juga lebih tinggi lagi darjatnya daripada darjat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan Anak Rimau nak cakap, tak payah sembah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kerana dirinya sendiri lebih tinggi darjatnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Asyura ayat 11, laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Maksudnya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik dari satu segi maupun semua segi, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Isi kedua, menafikan kewujudan para nabi dan rukun iman. Hasan Anak Rimau menafikan kewujudan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan Anak Rimau juga mendakwa dirinya telah dimasuki roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan suatu masa nanti dia akan bertukar menjadi Imam Mahdi. Selain itu, kita mestilah percaya pada rukun iman. Yang keempat ialah percaya kepada Nabi dan Rasul. Akan tetapi, ajaran ini tidak mempercayai rukun iman tersebut. Dengan kata lain, siapa yang tidak mempercayai rukun iman dan memperlakukan perkara yang membatalkan rukun iman seperti terpesong dari agama, maka mereka bukan lagi orang Muslim. Surah Al-An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu, dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya dan juga hari
akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Yang ketiga, lahirnya Nabi dalam kalangan manusia. Hasan bin Yaqub telah berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Moksu, yang merupakan anak kepada ayah bin dan dianugerahkan seorang cahaya mata. Setelah Hasan meninggal, ajaran sesat ini terbahagi kepada 3 kumpulan yang merupakan penerus legasi, akan tetapi setiap kumpulan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Kumpulan tersebut terdiri daripada isterinya, iaitu Moksu, ayah mertuanya Ayah bin, dan anak sulung beliau yang bernama Yusuf. Kumpulan Yusuf pula tidak terlalu terpesong dengan akidah Islamiah. Mereka menegakkan syariat dalam rukun Islam dengan tidak meninggalkan sembahyang 5 waktu dan masih mengamalkan zikir dan beruzlah. Akan tetapi, Yusuf menyangkal dirinya berinkarnasi sebagai Nabi Yusuf. Dalam surah Al-Hajj ayat 7, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allahu yab'atsu man fil qubur. Maksudnya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan sesiapa pun yang di dalam kubur. Dia nak cakap, reinkarnasi ni tak ada dalam Islam. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, ajaran sesat membawa pelbagai kesan buruk dalam kehidupan manusia yang tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh dan utuh. Oleh yang demikian, satu anjakan paradigma harus dilakukan oleh badan-badan kerajaan dan swasta serta masyarakat sejagat agar dapat mengatasi masalah akidah yang sudah pastinya menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar.